tauliah. Dan yang ketiganya, kita akan adakan sesi soal jawab. Sekiranya ada terdapat warga-warga politeknik yang keliru dengan apa yang kami akan lakukan. Pertama sekali, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hamid Jamil bin Mosbat. Saya merupakan pengurus tapak untuk projek ini. Dan bersama saya juga Encik Mahiran. Beliau merupakan jurutera projek bagi projek ini. Dan bersama saya juga, saya ada Encik Huzairi, merupakan SHO untuk projek kita. Ada di sebelah saya tadi. Okey. Tanpa membuang masa, saya akan menerangkan sedikit maklumat dan perjalanan kerja yang akan dilaksanakan dalam tempoh setahun lebih sehingga ke tahun depan, 2023 bulan 3. Okey, kita mulakan kita punya penerangan. Okey, dalam projek kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membuat kerja-kerja penggantian pipe. Penggantian pipe untuk pipe kumbahan yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat penggantian untuk kerja-kerja manhole. Yang ketiga, kita akan buat kerja-kerja longkang dan yang lain-lainnya kita akan buat di tapak STP, iaitu membaik pulih sedikit equipment dan juga peralatan yang berada di sana lah. Itu. Okey. Dan kerja-kerja ini, untuk kerja-kerja yang terlibat ni semuanya memerlukan pengorekan. Secara dasarnya dia memerlukan penanaman pipe baru, pengorekan pipe, penanaman manhole dan juga kerja-kerja longkang. Kebanyakan kerja-kerja ini melibatkan kerja-kerja korekan, Tuan Pengarah. Jadi saya rasa bila melibatkan kerja korekan ini, secara tak langsung dia akan melibatkan kawasan yang laluan-laluan pipe yang kita akan gunakan lah kat situ. Kita next pergi ke slide seterusnya. Kita kat sini kita bahagikan kepada 4 kawasan. Kalau misalnya kata dengan tuan-tuan yang ada di sini, ada dilampirkan sekali dengan peta. Tapi untuk yang berada di talian, sebentar lagi kami akan masukkan pelan lokasi kawasan-kawasan yang terlibat. Boleh masukkan? Saya minta rakan saya. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat, dekat sini kita telah membahagikan kepada 4 zon. Iaitu zon yang pertama adalah zon A. Zon A ini adalah asrama lelaki. Asrama lelaki. Zon B asrama perempuan. Dan zon C adalah quarters. Zon D adalah zon pusat pentadbiran dan kelas. Untuk tempoh masa, untuk permulaan ini kita akan melakukan kerja-kerja di zon C dahulu, iaitu di zon quarters. Di zon quarters ini kita akan bermula, sepatutnya kita akan mula pada 7 hari bulan 2, 2022 yang dah lepas. Tapi memandangkan sebab terlalu hampir waktu dan kita tak sempat untuk membuat taklimat dan briefing tentang keselamatan, dan kita anjakkan tarikh cadangan baru adalah pada hari Jumaat ini untuk membuat kerja-kerja penanaman piling permulaan, iaitu di zon C. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Pengarah, saya ingin mengambil kesempatan juga di sini untuk memaklumkan yang kita akan membuat beberapa penutupan jalan dan juga kawasan. Perkara ini kami telah membuat satu set memo dan telah serahkan juga kepada unit dah tukar nama sih. Dulu kita panggil UPP lah kan. Sekarang ni PIBF. Okey. PIBF ya. UPIBF. Okey. Saya telah maklumkan kepada pihak UPIBF, kita akan membuat penutupan jalan dan juga penutupan kawasan. Jadi kita akan memulakan pada hari Jumaat ini insya-Allah, jika pihak tuan membenarkan kami beroperasi pada hari tersebut. Sebab saya tahu kita agak kesutukan masa sebenarnya. Kita pun perlu mengejar kita punya skop kerja. Jadi jika tak keberatan, kawasan yang terlibat itu adalah bermula di kawasan Tadika.
kawasan tadika, di mana kalau kita lihat di situ ada terdapat tuan-tuan dan puan-puan, tuan pengarah, kawasan yang berbulat merah tu adalah kawasan manhole. Itu adalah manhole yang akan kita tanam. Dan laluan pipe yang garis merah tu adalah laluan pipe. Jadi kalau kita lihat di situ, di tadika ni terdapat hampir 5, ada 7, minta maaf, ada 7 manhole yang kita akan tanam di kawasan sini. Jadi pada hari Jumaat ni insyaAllah kami akan bercadang untuk buat di tapak parking kereta. Kalau boleh cursor tu ditunjukkan kat kawasan kawasan situ. Jadi di sini ni kita akan menutup sebahagian sebelah. Kita tak akan menutup keseluruhan kawasan parking tu sebab untuk akses pelajar untuk masuk ke tadika, kita akan tutup sebahagian kat situ menggunakan barrier holding, dan untuk kerja jalan utama masuk ke dalam tadika ini, kami akan tutup sebahagian untuk diletakkan mesin dan juga jentera piling. Kita akan menanam piling untuk setiap manhole. Setiap manhole tu kita perlu menanam piling, dan juga setiap pipe juga kita akan menanam piling. Jadi jentera berat akan diletakkan di kawasan tersebut. Sebab tu saya rasa perlunya saya memberi taklimat secara ringkas ini untuk makluman pihak tuan, kerana akan sikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti seharian pihak warga politeknik untuk menghantar anak ke tadika ataupun laluan untuk pergi ke pejabat. Mungkin kita akan tutup di beberapa bahagian. Untuk hari Jumaat ini saya ingin maklumkan sekali lagi, saya minta kerjasama juga. Terima kasih banyak kerana memberi peluang ini. Saya minta kerjasama pihak poli untuk mengosongkan kawasan tersebut pada besok hari, dan kita akan blok kawasan itu untuk taruh barrier untuk kita parkingkan mesin kita di situ. Dan juga satu lagi kawasan saya minta jasa baik tuan pengarah, kita minta kosongkan juga kawasan parking. Dia sebenarnya bukan parking kereta, itu kalau tak silap saya kawasan U-turn kan, kawasan U-turn kereta di situ. Kawasan U-turn ini kita minta, sebab saya nampak ada juga yang staf yang ada parking di situ, dan saya minta jasa baik juga tuan pengarah untuk memberi kami kawasan tersebut untuk dikosongkan, untuk membenarkan jentera mesin piling untuk lalu kawasan tersebut untuk masuk ke kawasan padang tersebut, untuk menanam piling untuk sebahagian lagi kerja-kerja manhole yang akan dijalankan di situ. Jadi untuk makluman juga tuan pengarah, ada terdapat beberapa pokok-pokok dan tumbuhan yang saya nampak di kawasan sekitar quarters yang mungkin akan terjejas. Pihak kami masih lagi berbincang dengan pihak JKR. Jika kawasan tersebut memang perlu dilalui, jadi pokok tersebut kemungkinan besar mungkin akan ditebanglah. Jadi sebelum kami melakukan aktiviti itu, mungkin saya akan bagi information awal, boleh bagi peluang kepada pihak penduduk quarters sama ada untuk mengalihkan pokok tersebut ataupun mengambil hasilnya dulu, sebab dia melibatkan pokok-pokok yang jenis pokok serai, pokok kari, apa yang kami nampaklah, sebab dia ditanam berhampiran dengan manhole sedia ada. Jadi manhole sedia ada itu kami akan musnahkan. Jadi dia akan divertkan pergi ke manhole baru. Jadi di situ dia sikit sebanyak akan terlibat dengan pokok-pokok dan tanaman tersebut. Selain daripada jalan-jalan yang saya masukkan tadi di sini, in future, jadi ini adalah perkara ini akan berlaku di dalam bulan 2 ini dan bulan 3. Jadi untuk tempoh yang berikutnya, kita akan bergerak pergi ke zon B, iaitu asrama perempuan. Ini yang saya rasa yang agak kritikal juga, seperti yang kita pernah bincangkan dulu Tuan Pengarah. Zon B asrama perempuan ni, saya dimaklumkan bulan 3 terdapat pelajar yang baru masuk. Jadi di sini pihak kami masih lagi berbincang dengan pihak JKR untuk mengenal pasti cara yang terbaik untuk kami memulakan kerja di sana. Jadi pihak JKR pun sedia maklum dan tunggu pelan pelaksanaan daripada kami, cara dan juga operation manual macam mana kami untuk melakukan kerja di Blok B. Di samping itu, di zon D
kami lakukan selepas kerja-kerja penanaman piling dijalankan di zon C. Maksudnya di situ selepas quarters, kami akan berpindah pergi ke zon D, iaitu di zon pentadbiran. Di zon pentadbiran ini, kami akan memulakan kerja-kerja piling juga. Jadi, yang terlibat di sini, pada peringkat awal ni, kami akan melakukan kerja-kerja piling dulu. Dan kerja-kerja pengorekan tidak dilakukan sementara ini. Kerja-kerja pengorekan akan hanya dijalankan pada pertengahan bulan 3 di quarters. Dan ini saya rasa bila kita melakukan kerja-kerja korekan, ini adalah satu perkara yang saya rasa memang paling besar lah sebenarnya bila kita start mula dengan pengorekan. Sebab kerja piling ini bila kita tanam, dia dah tenggelam, memang dah tak nampak dah. Dan piling masuk pun memang tak lama, sekejap. Untuk satu manhole tu ambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 hari. Paling lama pun. Dan kita akan berpindah. Kita akan tinggalkan piling tersebut dalam tempoh 1 bulan, hampir 1 bulan. Untuk kita mulakan balik pengorekan. Itu adalah SOP yang perlu kita jalankan lah. Jadi selepas daripada tempoh 28 hari itu, dalam 30 hari, kita akan mulakan kerja korekan. Dan di sini adalah cabaran sebenar bagi pihak kami dan juga warga Politeknik sendiri. Di mana bila permulaan kerja-kerja pengorekan ini dijalankan, dia akan melibatkan korekan tanah, melibatkan lubang. Jadi kawasan yang kami barrier, kawasan yang kami tutup, ini adalah satu kawasan yang saya rasa berhampiran dengan quarters dan juga mungkin menimbulkan satu risiko sebenarnya kepada pihak poli dan juga pihak penduduk di kawasan quarters tersebut. Walau macam mana pun saya telah berbincang dengan pihak pegawai keselamatan kami, iaitu Encik Musairi. Dia akan memantau tahap keselamatan daripada segi kami punya barricade, kami punya hoarding. Dia akan memantau dan akan meluluskan sebelum kami melakukan kerja-kerja tersebut. Dan untuk selepas daripada kerja-kerja korekan tersebut, kita masih lagi melakukan aktiviti yang sama di kawasan politeknik, di kawasan quarters tersebut sehingga ke bulan 7. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, sehingga ke bulan 7, mengambil masa lebih kurang dalam 5 bulan untuk siap keseluruhan untuk di zon C tersebut. Dan untuk kawasan zon D, kita mengambil masa selama 11 bulan. Kerana di zon D ni terdapat kawasan-kawasan yang banyak kuantiti manhole-nya dan paling banyaklah sebenarnya daripada yang zon-zon lain. Sebab tu dia punya tempoh masa dia agak lama dan juga kawasan yang perlu kita buat penanaman pun agak terhad kawasannya dan perlu perancangan yang lebih teliti sebelum kita memulakan kerja. Dan untuk kawasan quarters dan juga untuk kawasan asrama, kita mengambil masa dalam tempoh 9 bulan. Kedua-dua asrama tersebut. Bermula daripada bulan 5 sehingga ke bulan 2 tahun hadapan. Cadangan saya untuk masuk bulan 3 ni, saya rasa pihak JKR method statement yang penuh daripada pihak kami sebelum memulakan kerja di asrama, sebab daripada asrama ni yang paling kritikal lah bagi pihak kami. Jadi keseluruhan kawasan yang saya masukkan tadi, daripada area A sampai D, tempat jalan yang akan ditutup banyakkannya di area D, iaitu di zon pentadbiran. Kalau kita cuba fokus di zon D, di kawasan pertama, di kawasan dekat Padang sebelah belakang bengkel. Ya, tuan Garas. Garas bas tu, sepanjang garas bas ke perpustakaan hingga ke ujung sini, sepanjang jalan tu melibatkan kerja-kerja piping, kerja-kerja pipe untuk kumbahan. Boleh fokuskan sikit ni yang kawasan ni. Kalau nampak ada kesar tu, naikkan sikit. Turun. Okey. Kalau kita tengok sepanjang jalan tu, kerja-kerja manhole dan juga penanaman paip kumbahan tu akan dilakukan di tengah-tengah jalan.
Jadi kami walau macam mana pun kami tidak akan membuat pengorekan sepanjang-panjang jalan tersebut. Kami akan berperingkat. Kami akan buat siap, tutup dan kita akan pindah. Dan kawasan ini akan mengambil masa lebih kurang dalam 3 bulan. Jadi saya akan berbincang dengan pihak UPIDF untuk merancang laluan alternatif pada pihak warga Politeknik untuk laluan sementara di kawasan lain yang boleh diakses ke tempat-tempat tersebut. Sebab apa yang saya nampak di sini, akses masuk untuk ke blok-blok tersebut hanya boleh dilakukan melalui jalan utama tersebut. Kalau tak silap saya, satu jalan saja yang ada di situ. Jadi kami akan berbincang dengan pihak PIBF untuk mencari jalan alternatif. Sama ada kita akan menutup jalan sebelah dan meninggalkan satu akses yang kecil untuk laluan. Dan kita akan buat secara berperingkat. Ini adalah situasi-situasi yang akan berlaku di sepanjang projek yang kami akan lakukan. Maksudnya sepanjang jalan yang dikorek, ya, akan diletakkan hadang, memang tidak ada. Sepanjang jalan tu antara dia di situ kalau tak silap saya ada 2 lorong. Jadi sebahagian daripada lorong tu kami akan tutup menggunakan tutup yang berdinding lah. Berdinding. Kita akan tutup berdinding sepanjang-panjang tu. Dalam jarak panjang tu lebih kurang dalam 50 ke 100 meter hampir lebih kurang, dan 50 ke 100 meter. Ya. Jadi tapi selepas kami lakukan kerja tersebut, kami akan tutup dan juga akan berpindah ke jalan yang sama tapi akan beranjak ke depan. Sehingga sepanjang jalan tu selesai. Maksudnya awal tu 100 meter tu dah tutup siap-siap. Oh, tak ada. Face by face lah. Face by face. Kita akan lakukan berperingkat. Perkara ini juga akan berlaku di depan kafe. Kalau kita tengok, zoomkan di kawasan kafe. Di kawasan kafe juga, kita panggil kafe ya tuan? Kafe, kan? Di kawasan kafe juga, kawasan parking kereta tersebut juga akan terjejas. Sebab di situ kita nampak ada garisan merah tu adalah laluan pipe dia. Laluan pipe ini juga dengan manhole ada juga terdapat di kawasan tersebut. Jadi kejadian ini akan sama berlaku seperti di kawasan bengkel parking bus tadi lah. Kejadian akan sama. Jadi cuma di sini beza dia, akses dia ada banyak. Dia boleh ikut daripada belah hotel, dia boleh ikut daripada belah sebelum hotel. Cuma di bahagian bengkel tadi ni akses dia tak banyak. Saya rasa ada dalam 2 saja. 2 akses di situ. Jadi kat situ perlukan perancangan yang lebih rapi lah di situ. Selain daripada dua jalan masuk ke bangunan dan parking kereta tersebut, jalan utama juga kami akan menutup. Jalan utama ni maksud saya kita akan tutup habis. Kita akan blok jalan utama ni. Ini kerana ada terdapat pipe lintasan yang akan berlaku saya ambil contoh di Dewan Serilang. Di Dewan Serilang, di situ. Jika lihat di dalam lukisan ini, plan ni, daripada Dewan terus akan ada laluan pipe dia pergi ke kafe. Jadi jalan utama ini kita akan ada juga kerja-kerja korekan. Jadi jalan utama ini akan ditutup juga dalam tempoh yang saya akan maklumkan. Kemudian sebab perancangan ini kita masih lagi membuat kajian, terdapat ada sedikit daripada masalah teknikal berkenaan dengan longkang di situ. Selain daripada jalan ini, kita ada lagi satu jalan yang kita akan tutup di bahagian hotel. Turunkan ke bawah. Okey. Di sini. Di Hotel ke Pusat Islam ya, di sini. Daripada quarters, pipe tersebut daripada quarters akan terus melintasi 2 jalan. Kalau ikutkan di dalam bulatan depan hotel ni, itu saya rasa mungkin tak ada mendatangkan masalah sangat sebab dia di bahagian dalam dan dia bukan jalan utama. Dan jalan utama di sini adalah jalan sebelum sempang masuk ke kuarter sebelah kiri. Jadi di sini aktiviti korekan juga akan berlaku dan pihak kami juga perlu menutup jalan tersebut
untuk satu tempoh masa yang akan kami maklumkan juga. Jalan yang ketiga yang kita akan tutup, jalan utama yang ketiga kita akan tutup adalah di turun ke lagi. Okay. Di bahagian site office kami tu. Dekat atas, dekat Padang. Di sini. Okey, di sini juga jalan utama ini akan ditutup. Kita lihat di garisan merah tu, itu adalah laluan pipe yang perlu kami lintasi juga. Di sini jalan ini pun perlu kami tutup untuk aktiviti yang sama. Selain daripada itu, Tuan Pengarah, selain daripada itu, pihak kami ada juga akan membuat aktiviti-aktiviti longkang, dan aktiviti untuk membina longkang baru ini akan dilakukan di sepanjang laluan pejalan kaki di dalam zon B, iaitu di bahagian pentadbiran. Okay. Kalau kita lihat laluan pejalan kaki antara lobi sehingga ke masjid Pusat Islam, kiri kanan laluan ini kita akan membina satu longkang baru. Jadi di kedua-dua laluan tersebut akan ada kerja-kerja pengorekan dan juga kerja-kerja penanaman pipe. Longkang baru tu open drain ke close drain? Sebenarnya Tuan Pengarah, dalam kita punya kontrak, sepatutnya kita akan membina longkang bawah tanah, longkang pipe lah, subsoil drain. Tetapi pihak kami masih lagi berbincang dengan pihak JKR, ada usulan baru daripada kedua-dua pihak untuk menukar jenis longkang tersebut kepada open drain. Sebab saya dimaklumkan subsoil ni mungkin akan dalam kata lain mungkin tidak berjaya lah untuk menampung air yang ada di situ. Kalau open, dia pun akan mendap juga tak? Itulah persoalannya, Tuan Pengarah. Pihak kami masih lagi mengkaji dengan pihak JKR. Isu dia mendapan ini jika open drain, mendapan ini akan dapat kita lihat secara open lah, sebab kita akan kena pasti secara terbuka. Sebab tapi bila subsoil drain di bawah tanah, kita tahu sama ada kita nampak. Tetapi bila dia untuk masalah ustazkan untuk mengenal pasti, kita terpaksa mengurek keseluruhan balik untuk detect di mana jika tersumbat, di mana kesumbatan itu berlaku. Tapi bila open drain, jika mandap, jika patah, kita straight away kita akan tahu di mana tempat lokasi yang kita akan tackle benda tu, kita akan buat. Itu cadangan daripada kedua-dua pihak antara kami dengan JKR lah. Kami masih lagi mengkaji cara yang terbaik untuk mengurangkan, saya dimaklumkan tempat tu banyak bertakung air. Jadi kita cuba kena pasti apa kaedah yang terbaik sebenarnya untuk kita lakukan. Cuma sekarang ni option yang kita ada dua jenis sistem perparikan di situ, open dan juga subsoil. Ya. Kalau open risau level dia jatuh, air tak masuk juga. Kan? Ya, betul. Tak solve the problem. Betul. Program itu dia akan concurrent ke dengan penanam piling atau mereka? Minta maaf Tuan Pengarah. Concurrent. Dia jalan sekali. Jalan betul. Jalan sekali. Maksudnya perkara ini kita ada pecah beberapa tim di sini. Iaitu untuk kerja-kerja penambang manhole kita ada pecahan tim, kita ada pipe, untuk tu pun pecahan tim. Dan juga untuk longkang ni juga satu tim yang lain. Jadi maksudnya kerja longkang ni akan jalan serentak sepanjang tempoh projek kita siap. Iaitu pada bulan 3 tahun 2023. Semuanya akan siap dalam tempoh tersebut. Jadi longkang ini juga dalam perancangan kami akan memula insya-Allah dalam bulan 6. Dan sepatutnya kami boleh mula awal. Cuma kita kena maklumkan kepada pihak Politeknik sendiri, dan juga kami masih lagi melakukan perbincangan dengan pihak JKR antara kedua metod tersebut. Okey, saya teruskan ke untuk jalan kita dah maklumkan, sebahagiannya kita dah maklumkan penutupan tersebut, dan juga untuk harta-harta pelanggan
Ini satu lagi perkara yang saya perlu maklumkan. Harta pelanggan seperti yang tanaman tadi dan parking kereta di kafe dan quarters. Parking kereta di kafe dan quarters ni melibatkan garas kereta. Jadi di sini sekiranya tiada gangguan untuk mesin piling kami bergerak di dalam. Jadi pihak kami tidak perlu mengubah ataupun merobohkan parking tersebut. Tetapi sekiranya perlu, pihak kami akan membuka parking tersebut dan pihak kami akan memasang semula seperti sedia ada lah untuk kawasan tersebut. Struktur bangunan okay. Yang itu sebenarnya yang itu pihak JKR, pihak kami masih lagi mendapat pengesahan daripada pihak JKR. Yang itu belum dikonfirmkan lagi. Ya, yang itu baru kami nak pergi ke situ sebab harta pelanggan tu. Betul. Sebenarnya Tuan Pengarah, untuk makluman sebenarnya untuk di hadapan quarters tersebut pun kami lihat ada terdapat manhole sedia ada. Tapi di dalam pelan sedia ada yang diterima tak ada. Jadi pihak kami masih berbincang dengan pihak JKR. Perlukah untuk kita membuat laluan di situ? Adakah laluan tersebut masih aktif? Pihak kami masih mendapat info, perlu mendapatkan info dulu terlebih dahulu dan buat kajian dan bersama dengan pihak JKR untuk mengenai pastikan. Pihak JKR pun telah membuat analisis dan juga tengah prepare. Saya rasa mungkin dalam tempoh terdekat kita dah boleh tahu keputusan ya. Dan perkara yang saya sebutkan tadi iaitu perkara struktur bangunan, inilah yang saya sebut tadi, parking kereta berbumbung tu sekiranya juga manhole yang berada di depan quarters tu perlu dilakukan. Itulah tadi yang saya kata akan melibatkan tanaman-tanaman kontan tersebut iaitu seperti pokok kili, pokok serai, parking kereta berbumbung dan juga lain-lain struktur yang ada yang terlibat di laluan yang saya pun tak ada lagi di sini. Kita belum masukkan sebab kita belum mendapat pengesahan daripada pihak JKR untuk lakukan kerja-kerja di sana. Perkara ini saya hanya boleh maklumkan kepada pihak Tuan Pengarah selepas kami mendapat arahan rasmi daripada pihak JKR untuk buat aktiviti tersebut di sana. Dan untuk makluman juga, pihak kami kontraktor minta jasa baik Tuan Pengarah dan juga pihak warga Politeknik untuk aware, maksudnya untuk bersiap sedia dengan kerja yang akan lakukan terutama di kawasan kuartus tersebut sekiranya ada berniat untuk menanam pokok baru atau membuat aktiviti di kawasan tersebut tak ditangguhkan sementara waktu sehingga selesai kerja-kerja dilakukan. Dan harta-harta pelanggan lain yang saya kenal pasti terdapat juga Tuan Pengarah di kawasan Padang di sebelah pusat Islam. Kawasan sebelah pusat Islam. Sama. Okey, kawasan Padang tersebut saya dapati ada aktiviti luar oleh pelajar yang dilakukan di sana macam survey, kalau tak silap saya dia buat survey, practical survey di kawasan tersebut. Dan juga ada struktur tanaman di atas padang tersebut. Bekas. Okay. Rock melon. Okay. Kalau dilihat di dalam plan ni, tak ada sebarang pipe pun di atas padang tersebut. Tetapi pihak kami dapati kita terpaksa mengubah laluan tersebut ke tengah padang. Perkara ini juga saya masih menunggu dan juga masih berbincang dengan pihak JKR untuk mengubah laluan tersebut. Jadi alternatifnya kita terpaksa melalukan pipe tersebut melintasi padang itu. Jadi untuk makluman Tuan Pengarah, sekiranya perkara ini terjadi, jadi aktiviti di situ mungkin pihak Politeknik bersedia untuk mengalihkan sebarang-sebarang aktiviti dan juga
peralatan yang berada di situ seperti tanaman tadi tu. Masih aktif lagi ke tanaman tu? Kan? Tak ada dah. Okey. Jadi kalau tak ada, saya rasa pihak kami mungkin boleh, jika terkena, pihak kami boleh sama ada membuka apa ni yang bumbung ke yang ada di sana tu atau disimpankan di satu tempat lah untuk kami. Ah, Punya. Lalu buat tu kena tak kena. jika sudah di situ, pihak kami kontraktor akan berbincang dengan pihak PIBF untuk laluan ataupun pengalihan sebarang struktur yang ada di situ lah, pihak kami akan berbincang semula. Ini baru catatan daripada pihak kami di atas faktor atas faktor kecerunan yang ada di situ, mungkin pihak kami terpaksa mengalihkan untuk mendapatkan graviti yang lebih baik. Kat situ kita ada green studio, kita ada nursery, kita ada dua gazebo. Adakah semua tu terbabit sama? Sebahagian saja. Terkorban. Okey, jika kita lihat di manhole Seleko tu, cursor tu cuba jalan ke manhole Seleko tu kat sini. Manhole Seleko. Di sini pihak kami akan menyambung terus sampai ke Pusat Islam. Satu garisan. Tapi struktur tu mungkin akan terganggu. Tapi pihak kami akan menanam ada 2 ke 3 manhole di tengah padang. Akan divertkan, akan membuat beberapa lencongan untuk seberapa boleh yang kita elakkan daripada melanggar sebab struktur yang banyak. Tapi perkara ini pihak kami masih lagi menunggu pihak JKR untuk mengesahkan laluan tersebut. Sebab ada beberapa faktor lah yang akan terjejas juga, seperti manhole yang berada di tengah padang tersebut. Sebab saya nampak padang tersebut digunakan oleh pihak pelajar. Jadi situasi ini akan sama berlaku seperti di asrama lelaki, di mana kita terdapat satu manhole yang timbul di sana. Satu soalan Kemungkinan untuk besar akan filing ada di sini. Tapi perkara ini pihak kami masih lagi membuat kajian. Yang daripada Seleko Saitan itu akan terus padan lah. Ya, betul. Macam saya sebagainya, saya rasa elakkan sebabnya menjadi satu bukanlah kawasan dia akan Dia mesti Encik Fauzi. Encik Fauzi. Tak mahu saya tak nampak. Encik Fauzi. Okey, saya faham maksud Encik Fauzi tu. Kita cuba mengira dari sebarang aktiviti padang. Okey. Kenapa tujuan kita mengubahkan sebenarnya adalah atas faktor laluan di atas pelan dan juga actual situation di site, di tapak berbeza sebenarnya. Jadi jika kita tengok di atas pelan, dia ada merupakan satu garisan lurus terus pergi ke STP. Tapi apa yang berlaku sebenarnya dia tidak begitu. Dia ada lencongan. Jadi bila ada lencongan, kita akan terpaksa membuat beberapa pusingan pipe yang berkemungkinan akan mengganggu perjalanan kelancaran pipe tersebut. Disebabkan faktor itu, kami terpaksa mengubah. Bukannya kita mencari satu jalan pintas yang lain, tapi perkara ini perlu disahkan juga oleh pihak JKR sebab ini adalah proposal daripada kami dan bukan proposal daripada pihak JKR. Jadi pihak JKR pun masih mengkaji permohonan kami. Dan sebab itu jugalah kenapa pihak kami sebenarnya masih tak ada sebarang aktiviti di sini sepanjang kami masuk. Ini ya.
Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang kami cuba kenal pasti jalan yang terbaik tanpa menjejaskan sebanyak yang boleh bangunan-bangunan ataupun tanaman-tanaman, pokok dan juga sebagainya. Kita sehingga sekarang alhamdulillah kita dah mendapat hampir 70% 70% keadaan yang sebenar yang apa akan kita buat, dan kita terpaksa memulakan kerja dengan segera. Sebab kalau ikutkan kita pun dah agak terlewat. Jadi disebabkan faktor ini juga sebab kami perlu mengkaji keseluruhan sebab kita melibatkan keseluruhan kawasan yang besar politeknik, bukan sebahagian satu kelompok zon yang kecil untuk kita buat pembinaan. Ia sebenarnya melibatkan walaupun pipe saja, tapi dia melibatkan korekan hampir keseluruhan kawasan politeknik tersebut. Disebabkan itu, saya juga sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak politeknik dan juga pihak pengarah kerana dapat memberi taklimat tersebut, dapat memberi taklimat ini untuk menjelaskan perkara yang sebenar apa yang akan berlaku di sini supaya agar pihak poli dan juga pihak kontraktor dapat bekerjasama, sama-sama kita mengenal pasti cara jalan yang terbaik. Sebab kita tak boleh terus terus masuk jentera, terus masuk tanpa memberi sebarang perbincangan dan juga notis awal kepada pihak politeknik. Kedalaman korek kita yang paling dalam lebih kurang dalam 7 kaki. Tapi itu pun tak banyak, lebih kurang dalam 5 ke 6 manhole dia tersebut. Lebih kurang banyak. Kebanyakan semuanya safety. Lebih kurang dalam 4 kaki, 5 kaki kebanyakannya. Jadi kalau ikutkan, ialah 4 kaki, 5 kaki untuk kita dewasa ni tak begitu bahayalah sebab ketinggian kita pun lebih daripada itu. Cuma budak lah. Cuma untuk kanak-kanak dan juga anak-anak minta berwaspada lah bila kita buat korekan tersebut. Dan pihak kami juga merancang jalan yang terbaik untuk mempercepatkan proses pengorekan dan juga penutupan semula. Sebab itu juga kami telah menghantar beberapa cadangan kepada pihak JKR untuk menukar beberapa sistem, menukar beberapa metod dari segi proses dan operation yang kita akan buat. Dan pihak JKR pun setuju dengan cadangan kami dan perkara tersebut tak perlu mengambil masa untuk pengorekan yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Jadi kita secepat yang mungkin kita akan korek, ambil masa lebih kurang dalam seminggu, kita akan tutup balik kawasan tersebut. Cuma kawasan yang dikorek itu kita akan barricade lah, kita akan tutup, kita akan barrier, kita akan buat holding kawasan tersebut. Saya rasa untuk makluman perjalanan projek hampir saya cover semua dan saya rasa boleh kita teruskan dengan sesi soal jawab jika ada terdapat pertanyaan sambil-sambil saya meneliti lagi. Saya nak menyentuh berkenaan dengan proses investigasi di asrama. Kalau sebagai orang rakyat biasa yang dah melihatkan uang, kita tengok ni banyak merah-merah, contohnya di area kawasan bersama poin-poin kan. So maksudnya bila proses ini ada di jalan selama tersebut masih perlu ditingkatkan tu macam mana untuk suntuk semua. Tengok macam penuh. Ya. Okey, untuk makluman pihak tuan, kita tengok yang dot merah, line merah ni memang di dalam asrama tersebut ada terdapat 2 manhole cadangan yang kita perlu bina, perlu buat. Pihak kami telah berbincang dengan pihak JKR untuk mengalihkan manhole tersebut berada di luar kawasan. Tetapi kerja-kerja di dalam ni masih perlu dijalankan, tapi tidak melibatkan kerja-kerja piling, kerja-kerja penanaman manhole baru dan korekan yang terlalu drastik. Dan pihak kami perlu melampirkan kepada pihak JKR juga cara jalan yang terbaik, method yang pihak kami masih lagi mencari 2-3 alternatif dan kami telah dapat. Cuma kami perlu berbincang dengan lebih teliti kepada pihak JKR. Soalannya tadi, perlu ke ditutup sepenuhnya? Lepas mudahnya masih boleh digunakan. Itu pun pasti dikosongkan. Jika pihak tuan bertanya kepada saya, permintaan saya sebenarnya perlu dikosongkan. Sebaik-baiknya perlu dikosongkan. Tapi saya rasa perkara itu mungkin agak mustahil untuk dilakukan oleh pihak politeknik. Dan saya pun telah berbincang dengan saya punya pegawai safety. Dia ada memberi cadangan, beberapa cadangan. Sebentar lagi dia akan beri penjelasan berkenaan dengan safety, berkenaan dengan keselamatan. Kita mungkin akan
menutup dalam tempoh masa yang singkat untuk membawa keluar masuk barang saja. Dan selebihnya kita akan barricade di dalam, dan aktiviti di luar kita akan menutup juga holding yang terlibat. Dan aktiviti jadi penghuni di dalam blok asrama ini masih boleh beroperasi macam biasa. Masih boleh duduk lagi. Cuma kami minta mungkin ada beberapa tempoh waktu dan ataupun jadual waktu kami tu kena sinkronis dengan pihak poli, mungkin ada time break cuti semester. Time tu mungkin kami boleh gunakan. Jadual tersebut saya ada dapat jadual tersebut daripada Cik Rosli dulu. Dia pernah beri kepada saya dan saya cuma mungkin akan perlukan pengesahan yang terbaru sama ada jadual tersebut masih boleh digunakan pakai ataupun tidak. Hari ini nanti saya akan susulkan kemudian. Cadangan kita adalah pada bulan 3 dan 4. Jadi dalam bulan depan kami akan detail outkan kerja-kerja dan tarikh yang kita akan laksanakan. Kami akan berbincang dengan pihak PIBF untuk dapatkan jadual yang terbaru. Soalan lain? Boleh beritahu secara ringkas macam mana proses tu? Proses ramai tak tahu. So, kita cakap pasal filing, pasal korekan kan. So, adakah filing tu bukan filing berapa dalam kan, terus sampai habis. Kemudian korekan tu bila? Okay. Bersama mana korekan ni sebagainya. Sama idea. Proses dia sekarang ni, Tuan Mengarah, setiap piling ni, setiap manhole ni, setiap manhole dan juga setiap pipe akan terdapat piling. Satu manhole kita akan menanam 4 ataupun 2. Dia ada 2 jenis type. Satu ada setengah manhole dia akan terdapat 2 point piling dan setengah manhole akan terdapat 4 point piling. Point piling saya masukkan. Maksudnya di sini mengikut pada ukuran manhole tersebut, kedalaman dia. Ukuran manhole semua sama. Jarak keluasan manhole tersebut lebih kurang dalam 4 kaki, iaitu 1,200. Dia bulat. Dia round, diameter. Lebih kurang dalam 1,200 diameter. Itu adalah keluasan size manhole. Tapi bila pengorekan, kita akan semestinya akan buat lebih daripada 4 kaki lah. Kita akan buka sehingga ke 67 bergantung pada kedalaman dan juga bergantung pada kondisi tanah. Sekiranya kondisi tanah tersebut terlalu lembut, kemungkinan besar kami akan cuba mengorek landai dan juga memerlukan kawasan yang agak besar sehingga mungkin ke 10 kaki. Sehingga ke 10 kaki. Tahap korekan, maksudnya bukan korek terus straight, kita akan korek landai terus hingga 10 kaki. Bergantung pada kedalaman dan juga bergantung pada keadaan tanah. Dan sebab saya dimaklumkan juga keadaan tanah di sini agak kritikal. Jadi beberapa alternatif juga kami sedang fikirkan, termasuk sipal ataupun jika perlu kita akan berikan menggunakan sipal lah jika terdapat di kawasan yang betul-betul kritikal. Dan juga di sepanjang pipe juga, Tuan Pengarah, sepanjang pipe kita akan ada piling dan juga anchor block. Kita panggil anchor block. Kita akan mengikat pipe tersebut di anchor block dan juga menanam sepanjang pipe tersebut dengan jarak 10 kaki, 3 meter. Akan ada satu piling terus sampai ke penghujung. Sepanjang, sebab tu kita nampak di sini ada longgokan piling di tepi padang. Mungkin ada terasa untuk apa piling ni kan kita cuma buat pipe dengan manhole. Jadi itulah tujuannya. Untuk sokongan kepada manhole dan juga pipe tersebut daripada tenggelam lah. So, manhole tu akan duduk atas palsu. Manhole tu akan duduk di atas slab. Kita ada satu lagi platform di atas piling. Platform tersebut bukan 2 meter, 2 kali 2. Dan platform tersebut yang akan duduk di atas piling. Dan manhole tersebut baru akan duduk atas slab. Proses dia macam tu. Ya. Kita tak ada pakai. Maksudnya slab tersebut tu kita konkrit sekali dengan piling tersebut. Dia macam paket lah lebih kurang. Ada macam paket. Kan, boleh kita baca soalan eh? Boleh. Mesin yang digunakan untuk piling ni jenis apa? Hammer ke ataupun lain daripada tu? Okay. Mesin untuk piling ni kita gunakan mobile pipe, iaitu crane, mobile crane.
Sebab dia kerja dia movable dan juga kalau kita pakai crawler dia akan menjejaskan tanah, permukaan jalan. Jadi kita propose gunakan mobile crane dan juga kita menggunakan hydraulic hammer. Hydraulic hammer. Hydraulic. Tang. Akan ada. Akan ada. Kalau yang tak ada bunyi tu kita pakai jacking piling. Jadi balik. Ah. Okey. Akan ada. Okey. Jadi memang agak mengganggu lah sebenarnya. Cuma saya berpandangan lah. Kalau tengok situasi tanah ni, mungkin tak begitu suka saya rasa untuk menanam paling pun. Pada pandangan saya lah. Jadi harap-harap saya tidak turun. Takut tak jumpa je. Betul lah. Itu tak ada turun lah. Yang itu saya kena bincang balik dengan pihak JK. Itu memang saya dah maklumkan itu dan kita aware benda tu. Jadi kita tak set. Okey. Kita ada PDA. Semasa kita filing tadi kita ada PDA. Kita ada test. Dan kita ada Okey, tuan, kita kembali kepada cerita piling tadi. Jadi kita secara umumnya kena bersedialah dengan bunyi piling tu, kerja-kerja piling tu. Adakah pihak kontraktor akan menyediakan langkah-langkah untuk mengawal bunyi tu? Ni soalan yang saya baca di chat. Mencabar soalan ni. Memandangkan filing ni kita tak ada control volume sebenarnya. Kita tak ada button untuk switch ataupun switch untuk kita nak control. Jadi macam yang saya cakap tadi lah, dia sebenarnya dia bunyi ni kita boleh kontrol daripada segi ketinggian sebenarnya, ketinggian hentakan. Yang telah disahkan sebenarnya kita memerlukan lebih kurang dalam 2 kaki ketinggian. Jadi 2 kaki ketinggian ni dengan saiz 300 x 300 tu saya rasa mungkin agak gamat juga sebenarnya. Tapi nasib baik juga lah pihak JK tak minta kita tarik sampai 5 kaki. Kalau 5 kaki saya rasa lagi kuat lah hentakannya. Tapi saya rasa minimum requirement 2 kaki tu membadai dan tak begitu kuat lah. Tapi tetap ada bunyi. Adakah masa bekerja 7 hari seminggu? Ya, betul. Soalan bagus. Okay. Waktu bekerja sebenarnya saya dengan staf-staf saya, sebenarnya kita dah setkan waktu kerja Isnin sehingga Jumaat saja. Kita tak nak mengganggu pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi malangnya, pada hujung minggu ni, sekiranya pihak kami dibenarkan masuk, kita terpaksa menggunakan hari Sabtu atau Ahad. Maksudnya hari Ahad tu kami akan consider, sekiranya perlu hari Ahad, kami akan gunakan Ahad. Kalau tak perlu, kami takkan bekerja pada hari Ahad lah. Tapi saya cuba bincang balik supaya kita, sebenarnya pihak JKR pun ada kat sini, saya pun sebenarnya kena maklumkan juga, kita sebenarnya mengejar kita punya progres masa. Kalau ikutkan saya memang perlukan hari Ahad tu untuk kerja. Tapi sekiranya pihak Politeknik meminta agar kami rest untuk hari Ahad tu, untuk pihak warga Poli berehat, jadi kemungkinan besar kami akan hanya perlukan hari Sabtu ni saja. Dan hari yang berikutnya kami akan elakkan daripada Sabtu dan Ahad. Cuma minggu ni saja kami minta kebenaran untuk bekerja pada hari Sabtu atau Ahad. Jadi Sabtu Ahad ni confirm memang akan ada kerja-kerja. InsyaAllah. Kami di bahagian Quarters, Tadika. Tadika tu ya. Kita boleh teruskan dengan soalan lain. Jadi soalan yang tanyakan, adakah kita kumbang sejadah ni boleh digunakan dalam proses bina sebenar? Boleh. Dia sebenarnya kita pipe kumbahan sedia ada sekarang
ni kita tak tanggung, kita tak akan pecahkan, kita tak akan potong, boleh gunakan seperti biasa. Sebab kita membina laluan yang baru dan yang baru. Cuma bila termination terakhir kan tidak menggunakan pipe tersebut. Saya tahu dia perkara ni sebenarnya tahan tak tahan ni subjektif ni. Jadi sebenarnya dalam kata lain memang cubalah sedaya so tidak menggunakan, tapi tak ada terlalu lama. Dia paling lama pun mungkin dalam 1 hari lah. Okey. So kita buat termination tersebut. Maknanya tadi sepanjang construction ni berjalan, sistem sedia ada boleh digunakan. Boleh digunakan. Bila dia beri amaran nanti okey kita akan tutup untuk penyambungan, barulah kita ambil langkah balik Ya, betul. sepatutnya ya. Pihak kami pun sebenarnya ada juga bersiap sedia untuk standby PPE, baju apa semua bagai. Untuk proses jika sekiranya aksiden berlaku, tak boleh tahan. Jadi tak apa, kita teruskan saya rasa. Okey. Longkang mana Yang sedia tu. Sistem digital juga tu. Itu masuk bina longkang yang baru kan. Masuk Nampak saya di satu ada besar yang air si setelah luar adakah bantuan saya longkang besar di PI tu okey. Longkang di pusat Islam ya? Dekat Ya. raya. Ya. Yalah, ni dah. Sebelah gazebo baru. Yang tak mana? Bawah tanah, bawah tanah. Bawah pokok. Okey. Soalannya? Bantu dekat cangkul. Oh, tak ada. Yang ini okey, maksudnya longkang tu sama ada longkang tu akan digas. Okey. Di kabin kan? Betul kan? Di kabin. Kabin. Okey. Kalau ikut pada kita punya tengok plan tu. Kalau tengok pada kita punya laluan, longkang tersebut akan terjejas sebenarnya. Akan terjejas. Cuma level di sini kami dapat lihat jika boleh dilaksanakan tanpa memecahkan iaitu melalui bawah longkang, kami sebab kedalaman dia kita kena pasti dia lebih dalam daripada level longkang yang sedia ada. Dia lagi pasukan kami akan lagi dalam daripada longkang tersebut. Tapi untuk membina laluan tersebut, kemungkinan besar pihak kami terpaksa menggorek dan memecahkan longkang tu. Tapi kaedah lain, sebab kita kemungkinan besar boleh menggunakan satu lagi kaedah pipe jacking. Dalam option kami pipe jacking ni ialah mungkin yang tuan tahu kita core lalu bawah lah. Kita gunakan kaedah tersebut. Jadi beberapa tempat yang kita kena pasti kita ada option selain daripada kita menutup jalan, membuat open cut, kita menggunakan pipe jacking. Tapi pipe jacking perlukan kedalaman yang cukup baru boleh dilaksanakan. Jika macam contoh di laluan di depan hotel, kedalaman dia tak cukup. Jadi kemungkinan besar tak dapat kita buat menggunakan kaedah pipe jacking. Jadi kita terpaksa buat open cut. Sekiranya laluan tersebut di tempat yang Encik Fauzi masukkan tadi ni, insyaAllah di situ kami tak perlu memecahkan. Cuma kita kena pasti balik kedalaman sebenar. Sebab kita tak boleh setkan kedalaman tu ikut pada plan. Kita kena bermula daripada tempat yang paling rendah sehingga ke tempat yang paling dalam. Buat level yang paling dalam di STP. Jadi kita akan buat berperingkat. Sebab tu kita pecahkan kepada 2 zon di sini, 4 zon iaitu 2 grup yang berbeza. Iaitu di asrama
akan jumpa di Menho yang terakhir, dan juga blok C, kuartus dan pentadbiran ada satu grup yang sama sebab dia berangkai. Sebab itu kita pecah kepada 2 kumpulan dan 4 zon. Jadi kemungkinan besar longkang tersebut tidak perlu dipecahkan. Jadi kesimpulannya kat sini, longkang sedia ada tu kita takkan ubah, takkan pecah, takkan usik. Ya. Cuma cadangan untuk peminat longkang tadi, longkang kecil di tepi Laluan pejalan kaki. Kan, Ya, lalu betul. jalan kaki. Itu longkang baru. Dari admin ke Ustaz Islam tu je. Ya, betul. Tidak kait dengan longkang-longkang sedia ada yang lain ya. Ya, betul. Baik tuan, satu ada satu soalan ni, soalan teori ya tuan. Itu yang saya kena bacakan juga di sini. Adakah pembinaan ini sustainable ke di masa akan datang untuk menghadapi kesan mendapat tanah yang berlaku sekitar poli? Saya ni berpandangan jauh ni. Adakah guna kaedah terbaik untuk kekal sustain di masa-masa akan datang? Saya sebenarnya jawapan ni perlu, soalan ni perlu dijawab oleh pihak JKR sebenarnya. Kita mengalurkan kehadiran wakil dari JKR. Depan projek ini kita bukan design bil. Kita mengikut pada plan yang diberikan oleh pihak JKR kepada kami. Jadi untuk jaminan sustainable tu, itu kuasa Allah, kita pun tak boleh nak cakap. Kita cuma hanya mampu mereka design, dan juga pihak JKR saya rasa dia pun telah mengkaji sebaik-baik yang mungkin. Sebab mereka telah membuat ujian tanah dan juga telah hantar kepada pihak bangunan untuk membuat membuat uji kaji dan sebagainya. Jadi apa yang JKR serahkan kepada kami, desain ini adalah desain yang pertama, dan juga saya rasa insyaAllah sustainable itu insyaAllah lah. InsyaAllah. Jadi Iman ada respon kan untuk menjawab soalan? Silakan. Daripada pakar Mhm. Okey, feedback dari JKR. Ini setakat ini adalah pilihan yang terbaik yang kita ada. Berapa lama dia boleh sustain itu kita berserahlah, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan bertahan seberapa lama yang boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Ada juga soalan sini, aktiviti harian membasuh, mencuci dan lain-lain, tiada halangan ya. Tak ada halangan. Okey, nampaknya ada suri-suri rumah yang risau. Okey, apa lagi soalan yang kita ada? Okey, harapan penduduk juga harap pihak kontraktor dapat mengambil kira kesan hentakan getaran semasa menanam piling. Sebab bangunan kuartus dah banyak crack, kesan gempa bumi yang berlaku sebelum-sebelum ni. Okey, finishing project saya tak sampai lagi kot kat mana. Cik Norman, kalau Cik Norman nampak. Okey, saya harap finishing project pun dapat dibuat dengan sempurna. Pengalaman 2 projek sebelum ni, kontraktor tinggalkan batu bata bersepah keliling rumah, tanah tak diratakan, laluan pejalan kaki tak dibaiki semula, atap-atap pecah bertaburan. Isu utama keselamatan warga, terutamanya anak-anak selepas projek. Anak-anak selepas projek tersebutlah, bukan. Faham. Okey. Saya salah potkan juga. Sebenarnya daripada pihak kami, kami berharapan lebih sebenarnya. Lebih daripada yang pihak poli inginkan. Pihak kami sebenarnya inginkan tiada sebarang berlakunya apa-apa kecelakaan, berlaku kemalangan ataupun berlaku komplain daripada pihak poli. Kami seboleh-bolehnya pihak kami akan cuba buat yang terbaik, insyaAllah. Sebab kita pun dipantau juga oleh pihak UPBF dan juga pihak JKR, dan sama-sama kerjasama yang kami dapat mula-mula terima masuk di sini setakat ni, alhamdulillah kerjasama yang baik daripada pihak UPBF juga dan sama juga dengan pihak JKR. Okey. Seterusnya, kalau ada kerosakan kuartus disebabkan oleh piling, boleh betulkan balik ke? Soalan ni memang saya tak menjangka sebenarnya. Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan semua dan juga tuan pengarah, kita sebenarnya telah mengenal pasti, pihak kami dan juga pihak UPBF telah mengenal pasti harta pelanggan rosakan sedia ada. Tapi malangnya
Untuk bahagian dalaman kita tak dapat nak akses penuh sebab kita tak nak mengganggu penghuni di dalam. Kita cuma mengenal pasti di sebahagian besar bahagian luar. Dan kita telah mengambil gambar dan pihak kami pun telah menghantar kepada pihak JKR semua struktur yang keretakan sedia ada. Sekiranya terdapat kerosakan disebabkan oleh hentakan, perkara tersebut perlu diberitahukan kepada pihak kami dan kita cuba mengenal pasti. Jika keretakan itu memang betul berpunca daripada pihak kami akan bertanggungjawab lah untuk membaik pulih keretakan tersebut. Tapi sekiranya keretakan tersebut ada keretakan lama, jadi pihak kami akan berbincang semula lah dengan pihak Politeknik untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, bagi pihak pengurusan Politeknik, adakah kita menyediakan platform ke kalau ada aduan-aduan daripada penduduk ni? Adakah penduduk sendiri kena direct kepada kontraktor ataupun kita ada saluran lain? Penduduk kalau tidak dapat melalui Sebaiknya macam tu. Baik, kita teruskan dengan soalan. Ada beberapa soalan lagi nampaknya. Banyak soalan ni. Nanti kalau claim susah, nanti kalau rosak pun susah nak claim, minta penjelasan. Kena jelas pun tuan. Okey. Okey, pengalaman lepas kerusakan lain tidak dibetulkan dengan alasan luas skop. Apakah pihak JKR, kontraktor dan pengurusan sudah bersedia untuk kemungkinan ini? Sekadar pencerahan. Macam mana tuan, ada nak respon? Cik Norman ke? Soalan kepada siapa? Soalannya kepada siapa? Kepada pengurusan ataupun kepada pihak JKR atau Pun kontraktor? dia tanya kepada ni, semua dia tanya ni, JKR, kontraktor, pengurusan. Jadi siapa yang nak jawab? Saya pun tak pasti nak hala ke mana soalan ni. Okey, tuan silakan. Okey. Jadi sebarang aduan akan dikumpulkan dan kita akan serahkan kepada pihak JKR. Maksudnya bukan penduduk, penghuni kuartus tu sendiri ataupun warga PC sendiri yang direct kepada JKR akan dikumpulkan. Okey, baik. Assalamualaikum. Dari situ banyak ni dah lebih kepada tuhan-tuhan pendapat-pendapat. Pengalaman lepas ni kita boleh sikit lah untuk meneruskan. Adakah pembinaan ini menyelesaikan sumbat? Adakah pembinaan ini akan menyelesaikan masalah sumbat di kuartus yang menyebabkan air melimpah ke dalam rumah akibat kegagalan sistem pipe bawah kuartus? Ini ada yang berlaku tak? Dia tu Ada sistem yang sama ataupun lain? tak ada. Okey, macam ni. Mungkin saya terlepas penjelasan. Sistem sedia ada sekarang ni terbagi kepada dua, apa yang dimaklumkan kepada saya. Terbagi kepada dua, iaitu dia menggunakan sistem gravity dan juga sistem vacuum. Okey. Jadi, kebanyakan sistem vacuum ni tidak berfungsi dengan baik, termasuk sistem gravity yang mana terdapat beberapa pipe dan juga manhole sedia ada yang tenggelam, patah sebab dia menggunakan gravity. Jadi, flow dia tak begitu cantik. Apa yang kita buat sekarang ni, kita akan mengubah semua sistem tu kepada sistem gravity. Jadi dia tak perlukan sistem vacuum yang mana memerlukan mechanical part, yang perlukan manual operation semasa hidupkan, sedut, keluar, pindah apa semua yang berlaku sekarang. Jadi kita gunakan sistem gravity ni, kita cuma akan kawal daripada segi kecerunan yang daripada low gravity kepada high gravity. Semua sistem sepatutnya akan jalan lancar dan insyaAllah tak ada masalah lagi yang akan berlaku. InsyaAllah. Kita harapkan tak ada masalah, sumbat ni akan selesai ya. Ya, betul. Okey, perancangan kontraktor pasti sangat teliti. Okey. Dia dah up kat situ. Mohon penjelasan berkenaan pergerakan jentera piling dari satu zon ke satu zon, lokasi piling dan sisa piling. Banyak tu. Okey, pergerakan jentera piling dari satu zon ke satu zon, lokasi piling dan sisa piling. Selain itu, adakah plan risiko cuaca seperti hujan diambil kira? Kalau ikutkan semuanya dia ambil kira. Perjalanan, pergerakan, sebab tu kita mengkaji perkara ni
setelah kami mendapat kontrak ini pada bulan 9 tahun lepas. Soalan. Okey, setelah kami mendapat ini soalan yang terakhir. Ada satu soalan lagi saya simpan. Tak apa. Tak maaf ya. Okey. Saya sebenarnya itulah kalau kata nak bercerita ni panjang lagi sebenarnya ni. Tak cukup ni masa ni. Okey. Setelah kami mendapat projek ini pada bulan 9 tahun lepas, mesti pihak tuan-tuan dan puan-puan tanya bila nak start, bila nak mula. Longgok barang masuk, apa pun tak ada, tak ada apa yang berlaku. Sebenarnya bukan tak ada apa yang berlaku. Kita mengkaji cara yang terbaik setelah mendapat informasi daripada pihak politeknik tersebut sendiri, iaitu keadaan tanah, keadaan cuaca, informasi yang tersebut sebab kita bermain dengan tanah. Jadi bila macam yang saya kata tadi, saya masuk dalam ni, saya tengok kawasan semua hijau, surung, cari putih. Kita pun sebenarnya sayang untuk kita nak buat sebenarnya kerja-kerja macam ni. Tapi kerja harus dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Jadi apa yang berlaku, soalan yang tersebut tadi tu, macam yang saya kata, kita menggunakan sistem mobile crane piling, kita menggunakan hydraulic hammer, dan gunakan sistem mobile ni dia menggunakan crane. Jadi dia bertayar. Dia bukan crawler yang menggunakan rantai. Sebab tu kita memilih kaedah tersebut. Dia sebenarnya kaedah menggunakan mobile crane ni ada baik dan buruknya. Seperti di kawasan quarters, kita sebenarnya menghadapi beberapa risiko dengan kawasan tanah yang agak lembik dan juga bila hujan becak. Jadi kita takut juga sebarang macam contoh terbenam, lori tak boleh jalan. Tapi kita dah ambil langkah berjaga-jaga seperti stick plate kita dah standby. In case kalau misalnya tak boleh, kita kena lapik dulu stick plate. Precaution yang kita buat tu, pihak safety saya dia akan pantau lah benda-benda perkara tersebut. Ada yang tertinggal ke tadi daripada segi pergerakan tu jenis piling? Bahan sisa. Sistem piling sebab kita akan sistem piling kita tak banyak sebenarnya, dah hampir tak ada sebenarnya, tapi saya pernah mencadangkan juga dengan pihak JK supaya kita tak ada mempunyai sistem piling sebab kita menggunakan sistem doli. Sistem doli ni kita tanam sehingga ke paras yang diperlukan. Jadi dia tak perlu potong sebenarnya. Jadi kita dah tanam sampai dapat tahap yang sesuai apa yang kita perlukan. Cuma mungkin tapi sekarang kita pihak je kan minta kita tetap ada kita potong tapi tak banyak. Lebih kurang dalam sekaki. Betul. Untuk pergerakan piling tadi, mesin piling, ada yang minta kalau boleh jadual tu ataupun dimaklumkan awal. Okey, minggu depan kita akan piling di blok sekian. Jadi Ya. ni situ boleh bersedia. Betul. Okey, tuan. Kita akan maklum. Ni satu soalan yang saya rasa penting saya perlu bagi tahu, tanyakan. Apakah perancangan pihak pengurusan untuk kawalan keluar masuk pekerja projek? Adakah identiti khas seperti pakaian atau vest penting untuk keluar masuk pekerja di kawasan asrama perempuan? Risau dengan asrama perempuan. Okey. Ya betul. Soalan ini bagus. Kami sebenarnya pun agak risau bila kita membenarkan kerja keluar masuk di kawasan asrama. Tak kira asrama lelaki baik pun asrama perempuan sebab kita tahu pelajar. Kita tahu pelajar adalah pelajar dan terutama pelajar perempuan. Pihak kami akan memakai uniform kami sendiri, iaitu sekurang-kurangnya vest keselamatan topi. Dan perkara ini jika kita perlu buat memang perlulah, bukan jika kita memang perlu buat di kawasan asrama perempuan, pihak kami akan maklumkan kepada pihak politeknik, terutamanya pihak UIF. Adakah mungkin wakil daripada pihak poli akan memantau ke ataupun memberi kebenaran secara praktikalnya berada di tapak. Dan juga langkah lain yang kami tengah fikirkan, pihak pegawai keselamatan kami mencadangkan agar ditutup sebahagian tempat kami bekerja. Maksudnya satu laluan hanya dibuka. Maksudnya dia tak boleh akses kita lagi. Dia tak boleh akses pergi masuk ke asrama tingkat 1 ke apa semua tak boleh. Laluan tu hanya khas untuk kami keluar masuk saja. Dan kawasan tu aja yang ditutup. Itu adalah langkah yang kami telah bincangkan lah. Okey, baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Hamizan di atas taklimat berkenaan tentang projek tadi. Jadi teruskan untuk agenda seterusnya, tuan. Baik, seterusnya kita saksikan pula Encik Muhammad Gushairi Kamal, Safety Officer, untuk memberikan keselamatan sepanjang projek ini berlangsung. Persilakan.
Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada pihak Poli menjemput daripada pihak JFMA Enterprise. Saya sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan yang dah yang dah ditetapkan oleh pihak JFMA Enterprise. So ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 slide yang saya akan brief sikit lah berkenaan untuk keselamatan dan juga kesihatan di kawasan tapak kerja kami selepas ni lah. Okey, maaf kalau saya bercakap dalam bahasa Melayu sebab saya punya slide tu dalam bahasa Inggeris. So dapat saya prepare sebenarnya untuk speaking, tapi bila saya tengok semua dah berbahasa Melayu, so lagi elok saya berbahasa Melayu sebenarnya. Okey, untuk keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang kami akan adakan hari start daripada hari Jumaat ni ialah kita dah bagi pada semua pekerja helmet yang berserta dengan chin strap. Kita juga bagi safety vest dan juga kasut. Yang ni standard barang-barang keselamatan yang kita akan bagi pada semua pekerja yang ada di dalam kawasan site lah. Okey. Dan juga seterusnya kita akan bagi certain bahasa dia agak kelagabut sikit sebab bahasa Inggeris nak ke bahasa Melayu tu lain sikit, so saya cerita lah. Untuk PPE, Personal Protective Equipment ni, ini sebenarnya kalau ikutkan adalah benda-benda basic yang perlu ada bila kita bekerja di tapak banner. So yang kita akan bagi safety helmet, vest dan juga kasut, itu adalah basic. Dan ada juga kita akan bagi hand glove, kita akan bagi goggles bergantung pada kerja yang kita buat, goggles ataupun cermin mata, dan juga earplug dan earmuff. Earplug earmuff ni untuk perlindungan telinga lah. Alright, seperti yang kita tahu, kita akan bekerja untuk filing dan ada bunyi yang mungkin tidak menyenangkan daripada segi pekerja, kita akan bagi inilah earplug dan juga earmuff. Okey, mengikut apa yang Cik Hamizan bagi tahu tadi, kita akan buat kerja based on kawasan-kawasan dan kita tak akan tutup keseluruhan kawasan. Kita akan tutup sebahagian sahaja. So cara kita tutup bahagian-bahagian yang kita akan buat kerja ni ialah menggunakan plastic barrier, which is kalau biasa kita nampak selalu dekat tepi-tepi jalan tu barrier merah putih ni, dan juga kita tambah additional measure dengan kita letak holding yang dekat sebelah atas tu. That means kita dapat elakkan bukan dapat elakkan lah, dapat kurangkan sikit apa sahaja barang-barang yang tidak berkenaan daripada keluar daripada kawasan kita bekerja. Okay. Dan juga seperti yang kita semua tahu, kerja-kerja piling, kerja-kerja pengorekan akan bermain dengan tanah, so mungkin akan bermain dengan debu. So kita juga minta seorang pekerja akan diletakkan dekat kawasan sini untuk kita semua dah ada tembak air lah untuk kurangkan debu. Mungkin ada yang kata nanti tak boleh lah nanti rumah kotor apa semua, tak. Saya cuma dapat berharap pada semua warga-warga Poli, debu untuk kita elakkan 100% mungkin memang tak mungkin. Akan ada juga debu-debu yang berterbangan sikit dan akan adalah efek pada kereta dan juga rumah. Okay. Mungkin ada yang bertanya macam kita tutup macam mana apa semua. So kita akan connect, dia bersambung. Plastik barrier yang lain, kita akan buat satu U-shape ataupun satu kotak besar dan hanya ada satu ruangan sahaja untuk pekerja lalu ataupun mesin lalu. Okay. Mungkin saya rasa tak dapat nak ni, cuma kita boleh bayangkan bentuk U lah paling mudah. Okay. Alright.
Dekat kawasan tapak kerja nanti, kita akan letakkan juga signage-signage yang berkenaan lah dekat kawasan ni. So, kita contoh waktu pengorekan nanti kita akan ada signage untuk open the pit excavation. Mungkin waktu nanti bila kenderaan bergerak di kawasan tapak kerja, kita akan letaklah signage moving plant and machinery ni, dan juga ada mungkin akan ada bakal penyambungan piling, right? Dan kita ada juga gunakan welding machine, right? Okay, alright. Yang ni adalah benda yang paling kita perlu jaga, sebab saya rasa dekat kawasan kita bekerja ni, yang kami bekerja ni akan ada penduduk-penduduk di kawasan quarters, dan juga ada kanak-kanak kecil yang mungkin akan berkeliaran, sebab selalunya apa yang kita nampak, kanak-kanak ni bila nampak mesin besar-besar ni, diorang akan datang dekat. Diorang suka tengok, oh ada. Ya, ya, dia teruja. Dia ada nampak, oh excavator, oh crane. Sebab saya sendiri pun ada anak kecil. Itulah dia. Bila pergi construction, diorang akan nampak benda-benda macam ni. So, kita daripada pihak kami sendiri, kita akan tutup kawasan tu daripada orang-orang yang tidak berkenaan, termasuklah daripada pihak quarters, daripada pihak polis sendiri, mana-mana yang tidak berkenaan untuk kerja tu. Dan juga kami minta jasa baik daripada para ibu bapa yang ada di quarters, dan juga penduduk-penduduk quarters sendirilah, untuk menegur, untuk cuba untuk menahan anak-anak kecil ni daripada datang ke mesin dan juga kawasan tapak bina ni. Bukan sebab apa, mesin seperti yang kita boleh tahu, mesin ni besar. So ada blind spot yang pemandu jentera sendiri tak nampak. So blind spot tu yang kita takut sebenarnya. Alright, dan juga itu waktu mesin jalan. Waktu bila ada pengorekan nanti, mungkin tadi Tuan Hamizan ada bagi tahu, pengorekan tu tak dalam. Mungkin 3 kaki, mungkin 4 kaki. Bagi kita orang dewasa mungkin tak tinggi, tapi bagi untuk kanak-kanak, sekiranya jatuh ke dalam lubang yang berkenaan, ada, kalau dijumpai, alhamdulillah lah. Dan kita takut kalau benda-benda yang tidak diingini itu berlaku. Okay. Okay. Kalau saya tak silap tadi, saya ada ternampak satu soalan yang bertanya nak buat SIP untuk kita punya site ni. Alright. So soalan tu saya rasa terjawab dengan slide ni. Apa-apa sahaja orang-orang yang tidak berkenaan untuk masuk ke kawasan tapak bina adalah tidak dibenarkan. Okay, apa sahaja permintaan yang perlu, mestilah dalam bentuk tulisan. Maksudnya buat surat rasmi bagi tahu pada project manager, sama ada nak buat pemantauan ke ataupun nak tengok kita punya kerja. So mungkin kita boleh bagi sedikit peluang dan ruang lah untuk ialah sebab macam kami mungkin di luar, macam tuan-tuan apa semua ada di dalam, mungkin tak ada ataupun kurang pengalaman tengok pada ni, mungkin datang kat kita punya site untuk belajar lebih lanjut macam mana kita buat apa semua. So untuk permintaan macam tu tak ada masalah, tapi diminta untuk adalah dalam bentuk bertulis lah, dengan mudahnya. Okey, yang ni saya akan pastikan sendirilah dekat kawasan ni akan penuh dengan signage lah. Signage ni sebenarnya kalau nak ikutkan, ini orang cakap dia ada satu terms daripada Jepun, kita panggil sebagai pokayoke. Alright, term pokayoke. So signage ni ialah orang cakap bukan takoyaki. Takoyaki tu makanan. Ni pokayoke, sebab dia dalam safety dia ada terms tu. Maksudnya benda ni maaf kalau penggunaan ayat tu agak kasar, tapi
sains ialah cara paling mudah untuk mengajar orang bodoh ataupun orang yang tidak faham. Sebabnya contoh macam kita, macam saya sendiri sebagai pengamal safety, kadang kita ada bekerja dengan orang daripada luar negara, daripada Bangladesh atau Pakistan yang mungkin tak faham kita punya bahasa. So kita hanya tunjuk gambar dan juga sains sahaja. Automatik dia orang akan faham. Itu sebabnya ada dalam safety ni ada term spokayoke tu. Okey, ngam. Okey. Rasa untuk saya dah settle kot. Sebenarnya tak banyak part saya. Cumanya bagi saya, untuk saya part saya tak banyak. Tapi part saya yang paling berat sebab satu dekat kita punya site ada mesin berat, ada jentera berat dan juga dekat mungkin kita start kerja dekat kawasan quarters nanti ada kanak-kanak, ada penduduk. Macam tadi tuan bagi tahu ada suri rumah. So itu yang tanggungjawab tu yang berat sebenarnya untuk kita tunaikan sebenarnya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih ucapkan kepada Cik Muhammad Kusyari di atas taklimat keselamatan itu tadi. Jadi, apa yang penting adalah keselamatan di tempat pindah ini bukanlah jatuh ke atas tangan kontraktor sahaja. Okey, kita seluruh warga PISIS ni pun turut sama perlu mengambil setiap langkah untuk memastikan kita ni semua selamat lah. Sebab kalau apa terjadi, bukan boleh minta ganti dengan kontraktor kan. Jadi kita kena jaga sendirilah keselamatan kita. Jadi kita ada soalan tak untuk slot yang telah disanakan ini? Ini tadi. Assalamualaikum. Cik Rizal. Assalamualaikum. Cik Rizal. Okey. Ada media lain untuk sekarang dua. Okey, macam ni. Untuk pertanyaan ataupun sebarang permasalahan, ni saya cadangkanlah. Saya cadangkan kita ikut platform terus kepada pihak UPBF tu ataupun mungkin Puan Pengarah ada melantik satu jawatankuasa. Saya rasa mungkin yang sesuainya ialah pihak UPBF lah. Channelkan terus kepada ada sebarang komplain ataupun aduan, channelkan dulu kepada pihak poli dan baru melalui kami. Sebaiknya macam tu sebab kita benda tu officially-nya ada recorded benda tu daripada pihak poli sendiri tanpa melintasi pihak poli dan terus kepada kami. Jadi sebaiknya melalui pihak poli dulu. Ya. Kalau takut dia yang sebut. Orang dah tak buat parang pergi pejabat. Baiklah. Sebaiknya macam itulah sebab kita benda tu mungkin perlu direkodkan dulu oleh pihak poli sebarang aduan tu dan baru sampai kepada pihak kami lah. Mungkin sebab kita ada mesyuarat setiap bulan, jadi mesyuarat tu akan disampaikan kepada pihak kami sebarang permasalahan yang berlaku. Ya, sepanjang projek berjalan agak-agak berapa ramai pekerja yang akan berada dalam kampus? Saya menjangkakan dan cadangan kami seramai hampir 20 orang. 20 orang dalam satu masa? Dalam satu masa. Tapi untuk peringkat bulan ni mungkin tak seramai itu sebab kita hanya kerja piling. Dan bila pengurikan akan berlaku dan juga kedua-dua kumpulan tadi yang saya cakap tadi berjalan serentak, dia akan melibatkan hampir seramai 20 orang termasuk kerja longkang. Maksimal 20 orang? Lebih kurang 20 orang. Sisa tanah ni yang akan buat akan Macam mana? sisa tanah berlakunya juga tanah pupuk di bawah keluar pasangan satu tempat. Semua sisa-sisa bahan binaan masuk lebihan tanah yang dikorek tu, lebihan tanah tu pasti akan ada sebab kita dah korek tanah manhole mesti akan lebih. Segala sisa bahan binaan dan sisa-sisa tanah akan dibawa keluar daripada poli dan kita akan buang di luar dan akan biarkan di dalam. Ada cadangan tempat pembuangan ke? Atau kalau ada dia lalu kan? Sebab saya rasa mungkin ada yang nak menambahkan.
ada kerja Cik Rizal yang stay di dalam. Tak ada. Kita pekerja kita semua di luar. Memang kongsi dia. Tak ada. Kita tak ada rumah kursi dalam ni. Kerja kami semua berada di luar. Tak bagi kita sesudah. Dan untuk dalam sementara waktu ni semua warga tempatan bekerja kami. Tak ada warga asing. Semua ada IC. Segi gerakan keluar masuk. Gerakan keluar masuk. Pintu 3 betul. Awal-awal. Tak apa lagi? Kita nak bincang kan? Dan tunggu betul. Saya pun sebenarnya tak sabar saya nak siapkan ni. Okay, kalau tak ada saya tutup majlis ni ya. Okey, sebelum saya tutup majlis taklimat ni, Tuan Pengarah dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, saya memohon harapan saya lah kerjasama daripada semua pihak, daripada pihak kami juga dan juga pihak Politeknik dapat sama-sama memberi kerjasama dan juga menjayakan projek kita untuk semua pihak. Dengan harapan komunikasi kita yang terbaik lah. Komunikasi maksudnya kita jangan terlepas communicate, sentiasa berhubung dengan pihak kami. Apa yang berlaku sepanjang saya masuk sehingga ke sekarang alhamdulillah pihak terutama Kamal dan juga Cik Aisyah sentiasa berhubung dengan kami tentang apa juga sebarang yang masalah yang timbul kat sini dan juga termasuk pihak UM memberi kerjasama yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga semua yang hadir pada hari ini, termasuk tuan-tuan dan puan-puan yang menjalankan sidang secara online, memberi kerjasama soalan-soalan yang baik bagi saya rasa maklumat yang penting kepada pihak kami juga selain juga kita menyampaikan maklumat yang penting juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dengan itu saya sudahi kalimat saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majlis ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Hamnizan Musban, pengurus tapak dari JFMA Enterprise Sdn Berhad di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi berkaitan tentang projek naik taraf dan pembaikan bangunan dan infrastruktur Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Penam Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili Rusdi mengucapkan jutaan terima kasih kepada sidang hadirin yang terus bersama kita dalam menjayakan taklimat pada petang ini. Baiklah, seterusnya sekali lagi majlis mempersilakan Ustaz untuk membacakan doa bagi mohon agar majlis ataupun projek ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya membawa sinar kebahagiaan untuk kita seluruh warga Politeknik Sultan Idris Shah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bersempena dengan projek naik taraf dan pembaikan bangunan dan infrastruktur PSIS yang bakal dilaksanakan ini. Amin. Kami menadah tangan memohon rahmat dan hidayah dari Ilahi. Amin. Semoga diberikan cahaya petunjuk ke dalam hati kami. Semoga diperkukuhkan perpaduan dalam kalangan kami. Semoga diberkati segala usaha muniri kami dalam menambah baik bangunan dan infrastruktur di sini. Amin. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, bimbinglah kami dengan sinaran petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan kebenaran. Kurniakanlah hidayah dan hidayah-Mu sebagai panduan. Kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan. Kurniakanlah keupayaan dan kekuatan. Rezekilah segala perancangan. Permudahkanlah segala urusan. Semoga projek yang kami usahakan
dapat siap dalam tempoh yang telah ditetapkan. Amin. Ya Allah, Ya Musta'an, yang maha memberi pertolongan. Seandainya kami diuji dengan ujian dan cabaran, sepanjang projek ini dilaksanakan, kurniakanlah kepada kami selautan balasan, ikhtiar dan jalan keluar sebagai jalan penyelesaian. Hindarilah kami dari segala perselisihan dan persetisaan. Hindarilah kami dari segala perpecahan dan kebinasaan. Hindarilah kami dari segala kecederaan dan kerosakan. Hindarilah kami dari sebarang malapetaka dan kerugian. Amin. Ya Allah, Ya Qiyamuhu binafsi, Amin. anugerahkanlah keberkatan dan kerahmatan ke dalam diri kami. Mantapkanlah keimanan dan ketakwaan dalam diri kami. Perkasihkan akhlak dan budi pekerti kami. Anugerahkanlah perasaan bahagia dan tenteram dalam diri kami. Jalinkanlah hubungan kami dengan ikatan kasih sayang, persamaan dan belas kasihan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas pimpinan doa sebentar tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, nampaknya sampai di sini saja agenda pertemuan kita pada petang ini. Sebelum berakhir, saya sekali lagi mengucapkan siri penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengarah, Tuan Timbalan Pengarah, seterusnya kepada Puan Siti Sazmi Laili binti Muhammad Saimi, Jurutera Daerah JKR Sabak Bernam, serta Cik Hamnizan dan rakan-rakan dari JFMA Enterprise kerana kesudian memberikan taklimat pada petang ini. Jadi, berapa tuan? Okey, jadi untuk itu sekian saja perjumpaan kita pada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.